tekan butang subscribe dulu tau. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan buat bab 9 trigonometri 2. Okey, trigonometri 2 untuk kertas 1. Okey, sebelum tu apa yang perlu kita tahu untuk menjawab soalan trigonometri? Kita kena tahu dia punya kita ada 4 kuadran. Okey, kita ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okey, kalau nak senang ingat, kita ada akronim dia all, sin, teacher, cute. Okey, all ni maknanya semua sama ada sin, cos dengan tan, semua ni ialah positif. Okey, untuk kuadran kedua, sin sahaja positif, yang lain tan dengan cos negatif. Okey, untuk kuadran yang ketiga, tan sahaja positif, sin dengan cos negatif. Okey, untuk kuadran keempat, cos sahaja positif, sin dengan tan negatif. Okey, untuk kuadran 1 dia punya sudut dia ialah 90 darjah, untuk kuadran 2 hingga 180, untuk kuadran 3 hingga 270 dan untuk kuadran 4 hingga 360. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dalam rajah 1, U ialah asalan dan UP ialah garis lurus. Okey, cari nilai cos theta. Okey, seperti yang awak tengok dalam gambar rajah 1 ni, theta dia ni besar. Dia dekat kuadran 2. Okey, untuk menjawab soalan trigo ni, selalunya saya akan jadikan theta yang bersudut sebelah yang kecil ni lah. Okey, kita akan lukis balik segitiga ni. Okey, theta dia saya ambil theta yang kecil. Okey, jadi kita tengok dia punya koordinat dia dekat sini negatif 3. So, sini negatif 3, 4. Jadi, jarak antara O ke sini ialah 3. Tapak dia 3 dan tinggi dia ialah 4. Okey, seperti yang kita tahu, yang bertentangan dengan theta ni ialah opposite. Yang bersebelahan dia ialah adjacent dan yang paling panjang ialah hypotenuse. Okey, untuk cos kita guna cah ataupun kah. Kita guna adjacent dengan hypotenuse. Untuk dekat segitiga ni kita hanya ada adjacent, hypotenuse kita tak tahu. Jadi kita boleh cari nilai hypotenuse dia. Macam mana nak cari nilai hypotenuse dia? 4 kuasa 2 tambahkan dengan 3 kuasa 2 punca kuasa 2. So, nanti kita akan tekan kalkulator, kita akan dapat 5. Jadi, hypotenuse dia 5. So, kita boleh tulis cos theta sama dengan adjacent 3 per dengan hypotenuse 5. 3 per 5. Tapi, ini bukan lagi jawapannya 3 per 5. Kita tengok kembali. Theta yang dekat soalan. Theta dekat kuadran yang kedua. Dekat kuadran yang kedua, cos dia ialah negatif. Cos negatif. Jadi kita perlu tambah negatif dekat depan 3 per 5 ni. Jadi cos theta ialah negatif 3 per 5. Jawapannya B. Okey. Untuk tentukan sama ada negatif atau positif, baru kita tengok jadualnya ni. Kalau selalu kita akan cari theta yang bersudut kecil. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, soalan kebat. Alamak, takut saya. Okey, kita tengok rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan unit berpusat O yang dilukis pada suatu satah kartes. Okey, cari nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Okey, kita rujuk juga kepada jadual tadi kan. Okey, jadual ni ialah dekat
kuadran yang kedua. Kita tengok kuadran yang kedua. Okey, all sign. Maknanya sin saja positif. Cos dengan tan ialah negatif. Okey, kita tengok jawapan. Kat mana sin positif? Okey, kita ada C dengan D, betul. Cos negatif. Cos negatif. Okey. Tan negatif. Okey. Jawapannya sama ada C ataupun D. Okey. Macam mana kita nak cari nilai theta? Okey, theta ni. Macam mana nak cari nilai theta? Okey. So, kita try test untuk negatif 0.8. Okey, kita tulis kat sini cos theta sama dengan negatif 0.8. Kita nak cari nilai theta. Nilai theta berapa? So, cos kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi cos negatif 1. Maknanya, dekat kalkulator awak kena tekan shift cos negatif 0.8. Kita akan dapat theta dia ialah 143 darjah. Jadi, betul tak dekat kuadran yang kedua ni 143. Okey, logik lah. So, theta dia 143. Jadi, kita try tekan kalkulator untuk tan. Tan 143. Kita akan dapat berapa? Okey, cuba tekan sama-sama tan 143. Jadi, bila saya tekan kalkulator, saya akan dapat negatif 0.75. Jadi, yang mana satu negatif 0.075? So, D lah. D betul. Jawapannya D. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni pun kebat. Okey, kita cuba Okey, diberi bahawa theta ialah sudut tirus. Sudut tirus ni maknanya kurang daripada 90 darjah lah. Sin theta sama dengan 0.75, cos theta sama dengan 0.65 dan tan theta sama dengan 15/13. Okey, cuba tengok. Semua ni ialah positif. Kalau positif, kalau sudut tirus maknanya dia dekat kuadran yang pertama lah. Okey. So, kita akan cari theta dia lah. Okey, kita try sin theta sama dengan 0.75. Jadi, theta sama dengan, tekan kalkulator, shift sin 0.75. Kita akan dapat berapa? 48.59. Okey. So, untuk jawapan ni, kita kena try and error. Okey. Kita try cos 180 tambah theta. Theta tadi kita gantikan dengan 48.59. Okey, 180 tambah 48.59. Kita dapat 228. 228 darjah 5.9. Okey, kita tekan cos 228.59. So, kita akan dapat negatif 6.6. Okey, jadi lebih kuranglah jawapannya. So, betul. Okey, yang ni dia tanya manakah yang palsu. Okey, A betul. Okey, so kita try B pula. Okey, tadi theta 48 ni kan. So, kita ambil 180. Tolakkan dengan theta 48.59. Lepas tu kita tekan sin. Jawapan tadi. So, bila saya tekan kalkulator, saya akan dapat tak ada negatif, 0.75. So, kat sini ada negatif, maknanya kat sini salah lah. So, jawapannya B. Okey, boleh try C dengan D. Nombor 4. Diberi cos X sama dengan 0.4848 dan X ialah dari 0 hingga 360. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi X. Okey, yang ni awak kena buat macam tadi jugalah. Cos X sama dengan 0.4848. Jadi kita cari X. X ialah, okey, tekan shift cos. Okey, cuba tekan shift cos. Shift cos 0.4848. Jadi kita akan dapat 61. X nya 61.
Okey, X 61. Ada tak 61? Ada. So, jawapannya sama ada A ataupun C. Jadi, okey. Kita masukkan. Cuba masukkan 119 ni. Cos 119 dapat tak? 0.4848. Cos 119. Kita akan dapat negatif. So, kat sini positif. So, A salah lah. Okay, kita cuba masukkan 299 pula. Cos 299. So, kita dapat, betul kita dapat positif. Jadi, jawapan dia B. Okay. Jawapannya B. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Soalan kelima diberi sin Y sama dengan negatif 0.3453 dan X dari 90 hingga 360. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi Y. Okey, yang ni dia tersilap ni. Sepatutnya Y. Okey, untuk soalan ni, jom kita buat try and error. Okey, masukkan nilai Y ni. Ni. Dekat sini. So, kita tekan kalkulator sin 20 darjah 12 minit. Kita akan dapat 0.345. Kita tak dapat negatif. So, 20 ni salah. Yang mana ada 20 salah. Okay, kita try 200 pula. Okay, sin 200 darjah 12 minit. Betul, kita dapat negatif 0.345. So, 200 betul. 200 ni betul, maknanya yang ni pun betul lah. Ni pun betul. So, A memang salah dah. Kita tak dapat 20. A salah. Okay, kita try untuk 139. Okay, tekan sin 139 darjah 48 minit. Kita akan dapat 0.645. So, kita tak dapat jawapannya. So, yang ni salah. Yang ni pun salah. Okey, C salah, B pun salah. Okey, kita try ya. Yang 339. Okey, sin 339 darjah 48 minit. Okey, betul. Kita akan dapat jawapan yang sama. Negatif 0.3453. So, jawapannya D. Okey. Yang mana kalau awak tak reti buat, awak try and error je. Cuba jawapan satu-satu. Okey, kita akan tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni sebiji macam soalan SEM, past year. Okey, dalam raja 3, layar QRV berbentuk segitiga bersudut tegak dan PQRS ialah garis lurus. Okey, diberi QR ialah 4 meter dan cos sudut PQV. Okey, ini. Cos dia ialah negatif 5/13. Dia punya cos. Okey, cari tinggi dalam MRV. Dia suruh cari tinggi ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, seperti yang saya cakap untuk soalan nombor 1 tadi. Kalau sudut yang besar ni hanya kita nak tentukan sama ada positif ataupun negatif. Okey, so kita akan guna sudut yang sebelah yang kecil ni. Okey, kita lukis balik segitiga. Okay, sudut dia dekat sini. Cos, dia kata cos. Cos apa tadi? Kah kan? So, kita ada adjacent dengan hypotenuse. Dekat mana adjacent? Dekat sini adjacent, hypotenuse. Lepas tu dia bagi 5/13. Adjacent ni 5. Dia punya hypotenuse dia 13. Okey, sekarang kita nak cari dia punya opposite. Okey, VR punya opposite. Jadi kita guna ambil 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 punca kuasa 2. So, cuba tekan kalkulator. Kita akan dapat 12. Okey, opposite dia 12. Dekat sini sepatutnya VR ni 12. Tapi jawapannya bukan 12. Sebab dekat QR ni dia bagi 4 meter. Kita kena ikut dia punya skala 4 meter ni. Okey. Jadi, okey, untuk QR
untuk QR, kalau berdasarkan segitiga ni, kita ada 5 kan. Tapi kalau yang betulnya ialah 4. So, kalau untuk VR, kalau yang betul kita nak carilah. Yang berdasarkan opposite ni ialah 12. Okey, macam mana kita nak cari? Kita ambil X per 12 sama dengan 4 per 5. Jadi kita nak cari nilai X. Okey, 12 kita pindahkan sebelah sini jadi darab lah. 4 per 5 darab 12. So, cuba tekan kalkulator. Kita akan dapat 9.6. So, jawapan ni E. Okey, apa-apa pun mesti kita kena ikut skala yang sebenar. Okay, kita akan teruskan untuk soalan yang ke-7. Soalan klon SPM. Raja 4 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak QRS. PQS ialah garis lurus. Okay, diberi sin X sama dengan 8 per 17. Cari panjang dalam cm bagi QR. Okey, sin X 8 per 17. Jadi, apa-apa pun saya kata cari sudut yang kecil. So, yang ni saya anggap dia sebagai X. Okey, saya lukis balik segitiga dia. Okey, kat sini Q, kat sini R dan dekat sini S. Okey, sudut dia dekat Q. Okey, dia kata sin X. Sin maknanya so. So ialah opposite dengan hypotenuse. Opposite dia dekat sini. Sini 8. Dia punya hypotenuse dia yang paling panjang sekali. Okey, yang paling panjang sekali QS 17. Jadi kita boleh cari panjang QR. Okey, macam mana nak cari panjang QR? Kita ambil 17 kuasa 2 tolakkan 8 kuasa 2 punca kuasa 2. Jadi tekan kalkulator. Kita akan dapat 15. So, sini 15. Jadi, dekat sini 15. Dekat sini 17 dan kat sini 8 tadi. Tapi, kita kena, dia nak dalam cm. Okey, dia nak dalam cm. QR. Okey. So, yang panjang sebenar ialah 24, bukan 8. Jadi, okey, contoh yang ni saya namakan dia QR. QR per dengan panjang yang kita cari tadi 15. Okey, QR per 15 sama dengan panjang yang asal berapa? 24 per dengan 8. Jadi kita nak cari QR, kita darab silang je lah. QR sama dengan tekan kalkulator. QR panjangnya ialah 45 cm. Okey, ini 45 cm. Jadi jawapannya C. So, kita tengok soalan yang ke-8. Dalam rajah 5, QRS ialah garis lurus. Diberi sin M sama dengan 8 per 17. Cari cos N. Okey. So, M. Sin. Sin apa tadi? Soh. Opposite. Opposite dengan hypotenuse. So, kat sini 8. Kat sini 17. Okey. Sekarang kita boleh cari QR. Okey, macam mana nak cari QR? Kita ambil 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa. Macam tadi je. Okey, so kita akan dapat 12. 12 kah? 15. So kita akan dapat 15. Jadi kat sini 15. Okey, sekarang dia tanya cos N. N ni ialah sudut yang luar. Okey. Sudut kat luar kan? Okey, sudut kat luar ni macam saya cakap tadi nak tentukan sama ada positif ataupun negatif. Jadi kita ambil sudut N ni sudut dekat dalam. Yang ni saya sebagai N lah. Saya ambil sebagai N. So kalau cos ialah kah ataupun cah. Adjacent dengan hypotenuse. So kat sini adjacent, dekat sini hypotenuse. Adjacent dia 15, hypotenuse dia 17. Jadi cos
N sama dengan 15/17. Tapi kita tengok N yang sebenar ni, dia dekat kuadran 2. Kalau dekat kuadran 2, all sign. Okey, cos dia ialah negatif. So, kita tambah je negatif dekat sini. Okey. So, jawapan dia ialah negatif 15/17. Kita akan tengok soalan yang ke-9. Okey. Raja 6 menunjukkan dua segitiga bersudut tegak PQR dan SQT. PQTU ialah garis lurus. QR sama dengan RS. QR sama dengan RS. Okey. Okey, tadi dia bagi cos sudut RPQ sama dengan 3/5. Jadi kalau cos ialah cah. Adjacent per dengan hypotenuse. Adjacent dia 3. Dia punya hypotenuse dia 5. Jadi kita nak cari RQ. RQ ni 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4. Okey, 5, 3 dengan 4 ni bukan ukuran yang betul. Ukuran yang betul ni 6, 34 dalam cm. Jadi kat sini 3 kan? 3, lepas tu dekat sini 6. Maknanya setiap sisi ni kena darabkan dengan 2. Darab dengan 2. Jadi sebenarnya RQ ni ialah 8 ukurannya. Ukuran dia ialah 8. Kat sini 8, kat sini pun 8. Sekarang dia nak tan theta. Theta dia dekat luar. Kita cari theta yang dekat dalam. Jadi dekat sini 16. Okey, segitiga dia macam ni. 34, 16. Jadi kita boleh cari nilai QT. Okey, kita ambil 34 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 punca kuasa. So kita akan dapat 30. Maknanya QT ni ialah 30. Sekarang dia nak apa? Dia nak tan theta. Okey, dia nak tan. Kalau tan, opposite dengan adjacent. Adjacent ni 30. Okey, jadi tan theta sama dengan 16/30. Tetapi, okey, untuk tan dekat kuadran 2, tan dia ialah negatif. So, kita kena tambah negatif. Negatif 16/30 jawapannya. Okey, tengok ada tak jawapan? Negatif 16/30. Tak ada. Negatif 16/30. Jadi, kita boleh kecilkan. Bahagikan dengan 2, kita akan dapat 8/15. Negatif 8/15. Jadi, jawapannya A. Kita akan tengok soalan yang ke-10. Ini pun soalan SPM dalam darjah 7. PQS dan RQT ialah segitiga bersudut tegak. PQR dan QST ialah garis lurus. Diberi bahawa sin X sama dengan 3/5. Okey, sin X 3/5. QS sama dengan ST. Okey, ini sama. Cari panjang dalam cm bagi PR. Okey, dia nak panjang semua ni dari P hingga ke R. Okey, so kita tengok sin X 3/5. Kalau sin opposite dengan hypotenuse. So dekat sini 3, hypotenuse dia 5. Okey, ini bukan ukuran yang sebenar. Ukuran yang sebenar ni ialah 10 cm. Jadi kita cari dulu PQ. Okey, kita ambil 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 punca kuasa 2. So PQ kita akan dapat 4. Dekat sini 4. Jadi kita tukarkan kepada ukuran yang sebenar. Ni darab 2, so semua ni kena darab 2 lah. PQ sebenarnya akan dapat 8. QS kita dapat 6. Ini pun 6 atas dia. Okey.
Saya padam dulu nah. Sebab tak mau bagi serabut. Kat sini berapa tadi? 8, 6, 6. Okey, ukuran yang betul lah dalam cm. Okey, sekarang boleh ke kita cari PR? P ke R. So, kita kena cari Q ke R. Macam mana kita nak cari Q ke R? Okay, kita dah diberi sudut dia 32. Jadi, yang bertentangan dia ialah opposite dan yang bersebelahan dia ialah adjacent. Kita akan guna tan. Okay, tan sudut 32 sama dengan opposite dia berapa? 12. 12 per dengan adjacent ni kita nak carilah QR. So, kita nak QR, kita ambil 12 bahagikan dengan tan 32. So, cuba tekan calculator. Kita akan dapat 19.2. So, panjang QR ni ialah 19.2. Jadi, dia nak panjang PR. P ke R. 19.2 tambahkan dengan 8. Dapat 27.2. So, jawapan dia C. Kita tengok soalan yang ke-11. Rajah 8 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQS. Okey, diberi bahawa cos X ialah sama dengan negatif 12/13, QR 24 dan RS sama dengan 2/3 QR. Cari panjang dalam cm PS. Okey, so kita cari RS dulu nah. RS 2/3 daripada QR. 2/3 darab 24 lah. So, tekan calculator. Dapat 16. So, RS 16. Lepas tu, kita gerak kepada yang ni. Okey, dia bagi cos X sama dengan negatif 12/13. Okey, X dia dekat kuadran kedua. Kita tak mahu kuadran yang besar ni. Kita nak yang kecil. Okey, yang kecil ni X. Okey, kalau dekat kuadran pertama, cos positif. So, cos apa tadi? Cah. Adjacent dengan hypotenuse. Adjacent ni kat mana? Adjacent ni di sini kan? So, kat QR ni 12. Okey, dia punya hypotenuse dia. Hypotenuse dia P ke R. 13. Okey, ini bukan ukuran yang betul. Ukuran yang betul ialah 24 tadi. So, 12 darab berapa dapat 24? Darab 2. So, dekat sini 13 darab 2 lah. Kita akan dapat 26. So, PR 26 sebenarnya ya. Okey. So, kita tahu dah PR 26. Sekarang kita boleh cari PQ. Macam mana nak cari PQ? Macam tadi juga kita guna teorem. 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Punca kuasa. Kita dapat 10. Jadi PQ ni kita dapat 10 cm. Sekarang boleh tak kita cari nilai PS? Of course boleh. Kita ada 10 dekat sisi sini, dekat bawah tapak dia ada 24 dengan 16. Jadi kita tambah je lah. Kita akan dapat 40. So, dekat sini 40, kat sini 10. Jadi, cara nak cari hypotenuse dia, kena buat teorem jugalah. 10 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2, punca kuasa 2. So, kita akan dapat 41.23. Adakah? Ada. Jawapan dia D. Kita akan tengok soalan yang seterusnya. Ini ialah soalan graf lah. Soalan graf sin, cos ataupun tan. Okay, kita tengok soalan nombor 16. Graf manakah yang mewakili Y sama dengan cos X? Okay, Y sama dengan cos X. Jadi, untuk buat soalan graf ni, actually, kita ganti je. Okey, cuba gantikan. Contoh, kita ambil X ni ialah 90 kan? Gantikan cos 90, kita dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Cos 90.
kita dapat sifar. Kalau 90, kita dapat Y dia sifar. So, tengok kat sini. Cos 90, Y dia sifar ke? Y dia 1 kan? So, A salah. Okay, kita tengok yang mana Y dia sifar. Okay, B betul. Y dia sifar. Okay, C pun salah sebab Y dia negatif 1. Okay, D. Y dia dekat 90, Y dia sifar. Okay, betul. So, antara B ataupun D. Okay, kita cuba lagi. Kita cuba cos 180. Kita dapat berapa? Tekan kalkulator. Cos 180. Kita dapat negatif 1. Okay, cos 180 negatif 1. Kat sini, 1. Y dia. So, salah lah. So, kat sini. Cos 180 negatif 1. Betul. Jawapannya D. Okay. Okay. Nombor 17. Graf manakah yang mewakili sebahagian daripada Y sama dengan sin X? Okay, yang ni pun awak tekan je kalkulator. Okay, sin X. Okay, X ni awak cuba ambil 90 dulu. Okay, tekan kalkulator. Sin 90. Dapat berapa? Dapat 1. So, Y dia 1. Okay, sini, dekat sini. 90 Y dia 1. Betul ke? Yang ni Y dia sifar yang kosong. So, A salah. Y dia 1. B pun salah. Untuk C, Y dia negatif 1. Salah. So, D, Y dia 1. Betul lah. Okay. D lah jawapannya. Tengok soalan yang ke-18. Dia kata tan X. Y sama dengan tan X. Okay. Tan X. Ini pun kita gantikan lah. Okay, kita ambil 90. Tan 90 sama dengan berapa? Tan 90. Tan 90. Okay, dia kata math error. Maknanya, ini salah lah. Dia tak ada jawapan. Okay. Antara B ataupun C. Okay, kita ambil tan 180. Dapat sifar. So, dekat sini pun sifar, sini pun sifar. Jadi, antara B ataupun D jawapan dia. Jadi, awak tengok Y sama dengan tan X. Okay, ini ialah positif. Jadi, kalau positif, tan positif, so awak kena tahu kalau tan positif, dia punya graf dia macam ni. Okay, jawapan dia C. Untuk yang jawapan B ni ialah untuk negatif. Tan negatif. Negatif tan. Okay, kita balik. So, jawapan dia C. Soalan ke-19, Y sama dengan cos X. Cos X. Sama je juga. Okey, kita gantikan dulu. Okey, cuba gantikan dekat sini apa? 270. 270. Cuba gantikan cos 270. Kita dapat berapa? Tekan kalkulator. Sifar. Kita dapat sifar. Dekat mana sifar? Yang ni 1 salah. Yang ni negatif 1 salah. Dekat sini sifar. Okey, betul. Dekat sini pun betul. So, kita try cos 180. Dapat berapa? Negatif 1. Cos 180 negatif 1. So, kat sini 1 salah. Negatif 1 betul. Jawapannya D. Okey, soalan last. Raja sebelah menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Okey, antara titik A, B, C, D, yang manakah mewakili titik 270, sin 270. Sin 270. Okey, sin 270. Tekanlah kalkulator. Sin 270 berapa? Negatif 1. Okey, 270. Kat mana? Sini 90, 180, 270, 360. 270, sin dia negatif 1. So,
So, C lah jawapannya. Okay. C. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Boleh share dengan kawan-kawan cara nak buat. Okay, bye. Assalamualaikum.